Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, hari ini kita cakap bahasa Melayu. Mudah-mudahan dengan izin Allah, mereka yang orang Melayu, faham bahasa Melayu, dapat faham bayan. Saya dapati walaupun saya bayan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, yang Allah tak bagi faham, dia tak faham juga bayan. Walaupun sepatutnya bahasa Melayu ni dia boleh faham, kan? Dia diterima oleh masyarakat sebagai orang pandai. Profesor Madya mengajar di universiti, takkan pula tak diterima sebagai orang pandai, kan? Dia dapat mengajar dan diberi profesor. Itu satu pengiktirafan bahawa dia adalah orang yang pandai. Tapi tak bagi fahamnya. Dia tu Profesor Madya Dr. Samad. Dia mengajar di UCSI, University College Sedaya International, kan? Dia sebenarnya dah jadi universiti lah, tapi dia maintain nama UCSI. Sedap. Dia sebenarnya University Sedaya International, jadi dia pakai nama UCSI. Dia dah lama universiti. Dulu college Sedaya dulu. Dia lama nak buat optometri, tak jadi-jadi. Dari dulu lagi. Sekarang baru dia dapat. Baru je. Lecturer tak ada. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Profesor Dr. Samad, Profesor Madya Dr. Samad ni ialah seorang ilmuwan lah dia. Dan sepatutnya mempunyai akal, fikiran yang cukup cerdas lah. Dan tak ada sebab dia tak boleh faham bayan saya. Tapi saya tanya Allah, dia tak faham. Ada kala tak faham lah. Ada kala dia faham 3%, 20%, 10%. Tapi most of the time, kebanyakan tak faham. Di sini menunjukkan bahawa yang bagi faham tu bukan saya, bukan bahasa. Yang bagi faham tu Allah. Jadi soalannya, kenapa Allah tak bagi faham kat Profesor Madya Dr. Samad ni? Dia tak bagi faham pada Rashidi, mudah dijawab. Kenapa? Dia orang bodoh. STPM ambil 3 kali. Satu orang ambil 3 kali baru boleh lulus. Tuan, saya rasa tak ada siapa yang menyangkal
kebenaran bahawa dia orang yang bodoh atau lembab lah. Dia kata boleh dapat jadi cikgu, dia masih tak mengalah. Tapi dengan sijil dia STPM tu, dia tak ada kerja, melainkan kerja sini situ, apa yang iaitu jadi pemandu saya sekejap, lepas tu pergi kerja jual kedai jual kereta, memandu kereta besar-besar macam dia punya. Itu je lah. Sekarang dia lalamuh zaman COVID ni, dapat buat kerja penghantar. Tapi tak apa, kerja tu tak masalah. Tapi dia tak faham bayan saya tu mana sabar. Tapi itu pun bukan sebab dia bodoh sebenarnya. Sebab Allah tak bagi faham kat dia. Diselindungi dengan bodoh dia tu lah. Kita ingat bodoh dia, kita tentu buat konklusi ni bodoh. Tapi kenapa Dr. Samad yang pandai tak boleh faham juga? Di situ kita kena buat conclusion yang tepat, bahawa tidak ada yang boleh bagi faham melainkan Allah. Yang ini orang susah nak faham, nak terima. Inilah kalimah iman kan. Tiada yang bagi faham melainkan Allah. Itu kalimah la ilaha illallah. Maksud dia, tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi manfaat, mudarat melainkan Allah. Tiada yang bagi faham dan tak faham melainkan Allah. Satu orang dia dengar bayan ni, dia tak faham, dia baca, dia dengar lagi, dia faham sikit, dengar lagi. Itu Allah bagi faham sebab dia telah buat usaha untuk faham. Allah SWT bagi hidayat ni mengikut undang-undang dia. Allah pun ada undang-undang dia. Dia bukan buat ikut macam tu je, suka dia. Dia boleh buat ikut suka dia, tapi dia buat undang-undang untuk dia juga ikut undang-undang tu, iaitu undang-undang Allah. Allah tak bagi hidayat bagi mereka yang tak mahu. Basic dia lah. Jadi hidayat ni atau mendapat jalan lurus ni satu benda yang sangat mahal. Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang dah mengucap ni, untuk kalimah yang dia ucap tu masuk dalam hati dia. Dia kena buat kerja. Jadi tanda bukti satu orang dia nak sangat hidayat, dia sedia buat kerja. Kalau dia tak sedia buat kerja, dia mengucap saja. Lepas tu dia semayang. Semayang tu bukan kerja sangat, tapi yang kerja yang Allah tuntut selepas kita mengucap, yang menunjukkan kita ni betul-betul nak kalimah yang kita ucap tu masuk dalam hati kita, ialah kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri, harta dan masa, dengan cara yang bukan kita suka, cara Muhammad SAW, dan dengan niat nak sukakan dia. Bila dah masuk kalimah ni ke tahap yang Allah mahu, malah lebih, Allah bagi perintah semayang. Semayang ni sebenarnya hadiah untuk kita meminta dengan Allah. Sebab itu semayang tidak diberi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tapi selepas 10 tahun. Jadi saya dulu bila saya buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni, saya
bagi tahu tempoh percubaan ni ialah 10 tahun. Satu orang tanya saya berapa lama nak mencuba. 10 tahun. 10 tahun saya pergi rumah ke rumah macam Nabi, tapi tak betul macam Nabi. Saya jumpa orang Islam saja. See? Kerja je saya. Saya buat kerja. 10 tahun saya kena lalui lah. Saya memang tahu, saya akan tahu dia betul atau tidak selepas 10 tahun. Saya pergi rumah ke rumah dari 97 sampai 2007. Tapi cara bukan Nabi Muhammad SAW. Cara saya, cara Jamaah Tabligh. Miriplah, jumpa orang Islam saja. Niat saya untuk sukakan Allah lah. Tapi cara tak. Saya cakap lah, niat saya untuk sukakan Allah. Tapi selepas 10 tahun saya tahu dia salah. Saya tak boleh buat cubaan tu 3 tahun, tak boleh. Sebab itu Allah bagi Nabi kerja, iaitu yang menunaikan hak mengucap ni. Apabila kita dapat buat kerja menunaikan hak mengucap ni, baru kalimah yang kita ucap tu Allah masuk ke dalam hati kita, paling kurang ke tahap yang Allah mahu. Jadi apabila 10 tahun saya pergi rumah ke rumah cakap kalimah, orang Islam itu bukan cara Nabi, bukan cara yang Allah suka. Cara saya suka dan Jamaah Tabligh suka. Tak berkesan. Lepas tu saya cuba, baru saya tahu dia salah. Baru saya kata saya tak boleh pergi jumpa orang Islam saja, saya kena jumpa bukan Islam. Baru namanya kerja Nabi. Nabi ni Allah hantar bukan untuk orang Islam. Allah bagi tahu, dan kita juga bukan dihantar untuk orang Islam. Allah bagi tahu jelas, ayat tu bukan tak selalu dibaca oleh Baik Abdul Wahab dan semua orang Jemaah Tabligh. Semua orang, bukan Jemaah Tabligh ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ada orang tabligh tak tahu ni? Bukan kebanyakan, semua orang tahu. Ini ayat fundamental lah. Kalau seluruh Quran dia tak tahu, ini ayat dia tahu. Dengar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Cakap betul, buat tak ada. Dalam ayat itu, kuntum ini Allah bagi tahu pada semua orang yang dah mengucap kalimah. Kuntum khaira, kamu sebaik-baik umat yang dihantar. Kalau nak sebut dihantar kepada seluruh manusia. Itu dah tak amal saya. 10 tahun saya tak amal, jumpa orang Islam je. Sebab kerana nak ikut tertib tabligh, Jemaah Tabligh yang direka cipta oleh ulama India. Dan mereka cipta tu kerana mereka tengok mana Ilyas dia buat gas juga dekat orang Mewat yang sebenarnya orang Islam tapi dah tak Islam. Sebenarnya mana Ilyas tu berusaha atas orang kafir tu. Sebenarnya lah. Pergi jumpa Mek suruh mengucap. Ada. Dia bukan jumpa pada orang Islam, tapi selepas dia, anak dia mana Yusuf, tukar amalan gas itu, pergi jumpa orang Islam untuk pergi datang dikumpulkan di masjid dan dibagi bayan. Dan disuruh dia keluar 4 bulan 40 hari. Dengan ini orang Islam berubah. Lepas mereka berubah, baru kita suruh dia buat kerja tempatan. Jadi ini daripada akal dia dan diikuti di zaman Maulana Inamul Hasan Sab. Saya dapat Jemaah Tabligh ni di zaman Maulana Inamul Hasan Sab.
Jadi usaha atas orang Islam lah. Bila usaha atas orang Islam, kalimah pun tak cakap. Mana Ilyas rahmatullahi usaha atas orang bukan Islam. Sebenarnya dia cakap kalimah. Dia nak suruh orang tu cakap kalimah. Evidence dia, satu orang Mewat tak tahu kalimah. Orang tak tahu kalimah ni orang Islam ke? Tahu pun tidak. Orang bukan Islam. Jadi adalah antara orang Mewat tu yang tahu kalimah. Mana Ilyas rahmatullahi ingat, dia ni samalah macam Mewat lain, tak tahu kalimah. Dia suruh dia ucap kalimah, dia marahlah. Terus pukul dia. Pukul dia tau. Mana Ilyas kata, alhamdulillah, syukur aku kena pukul hari ni. Selalu tak ada orang pukul aku. Orang yang pukul dia tu naik heran tengok. Mana Ilyas yang dipukul ni bersyukur pula dia kena pukul. Dia pun pening nak pukul. Bini dia cakap, kenapa kau pukul dia? Dia pun fikir, aku akan bantu dia, aku akan jadi orang kuat dia, orang pembantu dia. Itulah kata Maulana Ilyas, kalau Allah tanya aku apa yang aku nak tunjukkan, aku tunjuk dia. Macam Nabi akan tunjuk Abu Bakar, dia akan tunjuk orang tu siapa nama dia, orang Mewat tu. Jadi kerja Maulana Ilyas ni kerja orang bukan, pada orang bukan Islam sebenarnya. Hari ni kalau kita pergi jumpa orang Islam, suruh dia mengucap, kau ingat dia suka ke tidak? Apa akan dia buat? Mungkin dia akan pukul kamu juga lah kan. Jadi orang tabligh selepas Maulana Ilyas, dia tak nak buat usaha pada bukan Islam. Dia tak nak. Sepatutnya dia kena faham, sebenarnya usaha Maulana Ilyas ni usaha atas orang bukan Islam. Tak, bukan atas orang bukan orang Islam yang dah murtad. Orang Mewat aja yang murtad. Orang lain masih Islam, masih boleh mengucap. Mewat tu je mengucap tak tahu. Apa lagi semayang, apa lagi kerja dakwah. Jadi Maulana Ilyas ajak mereka mengucap. Dia orang marah lah yang tak tahu mengucap tu. Yang dah tahu tu. Yang tahu mungkin tak marah lah. Hampir rumah Mewat tu tak tahu mengucap. Yang tahu mengucap tu kira dah terror tu. Kau ni cuba suruh main, pom bagi. Dia pula tengah kerja, mengacau dia, suruh mengucap, dia pukul lah. Itu Maulana Ilyas kata, hari ni aku dapat hidupkan sunnah. Dia bukan berhenti, tak pernah kena pukul sebelum tu. Mana orang nak pukul dia? Orang India memang hormat ulama, walaupun dia memang tak Islam. Maulana Ilyas lagi ulama, tak ada orang fikir nak pukul dia. Tapi bila dah suruh dia mengucap ni, dia memang marah lah kan. Tapi orang Maulana Yusuf Aqsab rahmatullahi yang Hadraji nombor 2, dia tak sedia nak buat dakwah bukan Islam ni. Mari kita dakwah orang Islam saja. Asyik kita baiki dia, lepas nanti baru kita dakwah orang bukan Islam. Nanti tak tahu bila. Jadi ditukar kerja itu kepada orang Islam. Itulah mulanya menyimpang dari ayat tadilah. Kita tadi menyimpang, mana Yusuf tak faham dia menyimpang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dihantar kepada seluruh manusia. Manusia tu orang yang tak mengucap. Wahai kamu orang yang mengucap, kamu dihantar kepada orang yang tidak mengucap, untuk mengajak mereka kepada mengucap. Mengucap itulah namanya kebaikan. Jadi keburukan yang paling besar ialah tak mengucap. Tafsir ayat tu. Jadi kamu ni orang mengucap, semua orang yang mengucap. Kuntum, lelaki, perempuan. Perempuan tak boleh kata dakwah ni untuk lelaki, tak boleh. Dalam ayat tu kuntum tu tak ada sebut kuntum lelaki rijal, tak ada.
Wahai kamu semua yang mengucap kalimah, laki perempuan, kamu dihantar untuk seluruh manusia yang belum mengucap. Untuk kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Kebaikan tu supaya mereka mengucap. Literally lah. Dululah kan. Watan hauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Mungkaran tu tak mau mengucap. Dan bila kamu buat kerja ni, wa tu'minuna billah, kalimah itu akan masuk dalam hati kamu. Maknanya kamu akan dapat iman. Itu tafsir ayat. Ada orang tafsir macam ni? Tak ada kan? Jadi bila tak faham, tak buatlah. Hanya boleh dengung aja. Ya, macam Ismail Hashim. Itu ayat dia tu. Saya ada belajar, saya dengar Ismail Hashim baca, saya pun cuba dan jadi kari. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Saya tak pandai lah, tapi dekat-dekat lah tu kan. Itu tahulah. Ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tengok, saya tak ada suara sebenarnya. Patu yang saya Allahu Akbar. Itu je orang Islam tahu. Kan? Jadi Hakim, Haji Hakim, bapak dia qari dan juga hakim. Dia buat satu bacaan Quran bahasa Melayu. Saya tak tahu, tapi dia pandai. Orang dengar, macam Quran lah. Dia sebenarnya ayat Melayu. Dipatuk ular. Ada dia sebut tu. Ada dia punya tu. Sehingga orang ingat itu Quran. Macam sahabat tu yang pandai bersyair tu. Siapa nama dia? Bila isteri dia marah, dia dengan buat seks dengan hamba dia tu, dia mula baca Quran. Baca bahasa Arab yang bukan Quran tau, tapi bunyi dia, syair dia, lagu. Siapa nama dia? Sahabat tu tinggi je, Abdullah ibn Rawaha. Macam itulah. Jadi Quran tu boleh ditipu tau, orang tipu. Orang Yahudi dia tukar dia punya macam Quran pula. Sebenarnya bukan bahasa Quran. Jadi orang Islam itu je dia tahu. Baca Quran dengan tajwid dan dengan lagu. Faham tak tahu? Amal jauh sekali lah. Jadi ayat itu sebenarnya ayat kuntum tu kepada semua yang dah mengucap. Jadi perintah pertama bagi mereka yang dah mengucap ialah kerja mengajak manusia kepada mengucap lah. Bila kita buat usaha mengajak manusia kepada mengucap, kita akan cegah kemungkaran yang besar. Tak mau mengucap. Jadi bila setiap orang mengucap, buat kerja ni, iaitu jumpa orang yang tidak mau mengucap kalau mengucap, maka akhirnya kalimah tu dengan syarat dia buat kerja tu dengan cara Muhammad SAW, dengan niat Allah tu, sehingga Allah akan buat kalimah tu masuk dalam hati dia. Sebab itu watu minu nabillah. Watu minu nabillah. Bukan macam hakimnya. Dipatuk ular, dia kata.
Kalau Hakim dengar bayan ni, dia akan ketawa. Kalau dia ada sini, saya boleh suruh dia baca bahasa Melayu yang lagu Quran. Macam P.Ramlee jugalah, buat lagu. Dia punya kasidah, lagu kasidah macam Quran. Apa lagu P.Ramlee yang macam Quran? Apa lagu dia? Ada yang berdetup detap. Berdetup detap itu kala-kala. Berdetup detap. Jadi satu ustaz dia ada pakar bab mengkaji lagu P.Ramlee ni. Beritahu kenapa lagu P.Ramlee ni popular. Evergreen. Sebab dia banyak Quran tu, pakai Quran. Lagu yang apa ni, yang P.Ramlee buat daripada lagu Arab, lagu apa, Aci apa lagu, apa Aci Aci buka pintu lagi. Nana balik pukul 1. Itu semua lagu daripada kasidah tu. Lagu P.Ramlee. Jadi tuan-tuan yang boleh bila Quran ni kita tak faham dan tak amal, kita sebenarnya jadi penyanyi. Dan penyanyi ni tak ada buat untuk sukakan alamnya. Kalau kita menyanyi ni, mesti niat kita untuk dapat duit, atau hadiah, atau dipuji. Untuk sukakan Allah ada tak agak-agak orang menyanyi? Tanya dia. Dia orang pun terperanjat. P.Ramlee menyanyi, Sharifah Aini menyanyi. Siapa lagi menyanyi? Banyak orang menyanyi. Siti Nurhaliza. Kau ingat? Kau tanya dia, Siti menyanyi untuk sukakan Allah? Tak ada. Untuk saya jadi terkenal lah, supaya piring hitam saya semua dengar, saya jadi kaya. Itu semua niat penyanyi. Jadi show business ni hari ni, COVID ni dah tak ada. Orang tak boleh buat konsert lagi. Dah tak ada dah tak ada dapat duit. Dia orang paling terjejas sangat waktu COVID ni, dengan pilot, penyanyi, pelawak, semua yang perlu orang ramai kumpul ni, tak dapat cari makan dengan, terpaksalah menyanyi tepi jalan, buskers. Tak boleh nak suap masih mulut kata, nak bayar bil-bil lagi. Jadi bila Quran ni kita tak faham, hanya tahu lagu je, dengan tajwid, dia sudah jadi lagu. Jadi bila kita buat Quran lagu, kita telah membelakangkan Quran. Bukan mendepankan Quran, membelakangkan Quran. Maulana Ilyas rahmatullahi, bila dia bercakap, orang tak nak dengar cakap dia. Dia cakap, saya bukan penyanyi ni. Bukan, saya nak sebut, dia orang kata, Maulana Ilyas kata, saya bukan pelacur menyanyi. Macam dia. Baju guna perkataan pelacur. Maknanya kalau kamu setakat nak dengar je cakap saya dan tak mau buat apa saya suruh, kamu ni menganggap saya ni pelacur yang menyanyi lah, yang nak duit. Keras cakapnya. Jadi Quran ni bukan untuk dinyanyi tuan. Macam kita buat sekarang orang Melayu. Orang Melayu ni yang paling top menyanyi Quran ni di seluruh dunia. Sebab itu pertandingan menyanyi Quran, Johan berturut-turut setiap tahun. Ismail Hashim tu banyak kali Johan. Lagi Qariah apa? Rahmah, Siti Rahmah, Farida, macam-macam.
Yazid tak jadi. Dia ada belajar juga, tak menjadi. Nak jadi penyanyi, tak menjadi juga. Belajar tajwid tak belajar. Suara tak bagus. Jadi career pula jadi. Mengaji Quran tu jadi career, nak jadi qari dan karya. Jadi sebab itu Nabi bilang kebanyakan munafik kaum umatku dari golongan qari dan karya. Jadi orang yang qari dan karya ni kalau tak buat kerja menunaikan hak kalimah ni, iaitu dengan buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran atau mengajak manusia kepada Allah dengan cara dan kalimah tu tak masuk dalam hati dia. Selamanya lah dia mengaji Quran dengan lagu yang bagus untuk sukakan orang. Sukakan Allah tak? Dan dia ahli neraka lah. Penyanyi-penyanyi semua ni kalau tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dia orang Islam kan? Siti Nurhaliza semua. Kalau kalimah tu tak masuk, selamalah dia menyanyi untuk sukakan orang, selamanya lah dia syirik. Selamanya lah dia akan mempersekutukan Allah bila dia menyanyi, bila dia mengaji, mempersekutukan Allah. Bila kita buat apa-apa untuk sukakan orang, kita mempersekutukan Allah walau dapat duit banyak. Tapi orang tak nak bagi kita duit kalau bukan nak sukakan dia kan. Jadi untuk sukakan dia, kita kena buatlah Quran tu macam menyanyi. Yang dia suka tu Allah, Allah, itu je lah dia. Amal tak nak. Ramailah datang dengar tu. Yang penyanyi-penyanyi lain macam-macam lirik, tujuan hanya nak bagi orang sedap dengar. Mana ada orang nak amal apa yang dalam lirik lagu tu? Ada? Tak ada. Untuk apa? Halu telinga, untuk menyukakan diri. Sebab itu yang suka penyanyi semua, menghilangkan duka cita dia. Jadi macam-macam lagu dicipta. Saya pun membuat lirik agama sebab orang ni suka sangat dengar lagu, dia tak mau dengar Quran. Quran kalau dia dengar yang berlagu juga. Kalau macam saya ni baca, dia tak mau. Berapa banyak yang dengar ceramah saya ni? Sebab ceramah ni nak suruh dia buat kerja, saya tak mau, dia bilang. The least saya akan buat, nak ketuk Dr. Naswar punya YouTube ni yang ceramah. Ini tak mau. Ini suruh kerja. Kalau tak suruh kerja, banyak saya punya peminat. Kalau saya ni berceramah, kejap lagi, kejap lagi, berapa peminat saya? Million. Jadi kalau nak banyak peminat, buatlah kelakar dan nyanyi yang hanya nak menyukakan dia. Tapi Allah tidak hantar Quran untuk itu. Quran ni kata Allah dari aku, bukan untuk dijadikan nyanyian. Bila kamu buat Quran ni nyanyian, kamu telah membelakangkan Quran dan kamu akan dimasuk dalam neraka. Allah jelas beritahu. Quran ni adalah guidance. Dia adalah kitab penunjuk dari Tuhan kamu. Dia adalah kitab memberi petunjuk kepada kamu jalan yang lurus. Dan kalau kamu ikut Quran ni, kamu amal apa perintah yang Allah bagi tahu dalam Quran, pasti kamu akan berada di jalan yang lurus. Pasti kamu jadi orang yang dipimpin oleh Allah dan kamu akan berjaya. Kalau tidak, kamu tidak akan berjaya. Jadi dengan Quran manusia ni jadi sesat bila dia buat jadi lagu. Dengan Quran juga orang dapat hidayah. Bila orang buat Quran ni sebagai benda yang dia kena amal. Jadi perintah untuk Quran ni fardu, bukan sunat. Fardu untuk baca, faham dan amal. Kalau tak faham, sebab iman kita lemah, kita kena buat usaha atas iman untuk faham. Iaitu kita kena tunaikan hak kalimah tu sebelum baca Quran. Iaitu buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Atau bersama dengan baca Quran, kita kena buat kerja tu
Apabila iman kita mencapai tahap Allah mahu, baru kita diberi taufik oleh Allah untuk faham dan untuk amal. Kalau tidak, kita hanya jadi penyanyi dan jadi penghuni neraka, seperti penyanyi-penyanyi lain yang menyanyi untuk sukakan manusia dan bukan untuk sukakan Allah, yang tak juga buat kerja mengajak manusia kepada Allah, mencegah manusia dari kemungkaran, mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi wahai penyanyi-penyanyi Malaysia dan seluruh dunia yang beragama Islam, silalah, jangan menyanyi saja. Buatlah kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Buat kerja mengajak manusia kepada Allah seperti Nabi, dengan korban harta diri, supaya kalimah yang kamu ucap masuk dalam hati kamu ke tahap yang Allah suka. Malah lebih pada itu, supaya kamu menyanyi bukan untuk dapat duit, bukan untuk diberi nama, bukan sebab orang suka, supaya kamu menyanyi untuk sukakan Allah. Oh, kalau kamu menyanyi suka Allah, Allah bagi duit ke tak bagi duit ke, kamu nyanyi juga untuk sukakan Allah. Dan bila kamu menyanyi untuk suka Allah, dia dah bukan nama nyanyian, dia nama syair. Jadi dalam Quran Allah beritahu ada syair yang almost semua penyair kata ahli neraka, kecuali yang bersyair dengan seni kata yang betul dan buat untuk sukakan Allah. Di mana rahsianya? Semua penyair-penyair ini kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah tidak boleh siapa pun, walau penyair, walau bukan penyair, tak mau buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi, korban hartanya, dia takkan dapat iman, kata Allah mau lebih, dan dia takkan dapat ikhlas, dia takkan dapat masuk syurga, tapi masuk neraka. Okey.